Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PDPR kita pada petang ini, untuk pelajaran fiqh, kita masuk kepada pelajaran yang kelima, iaitu tajuk yang kelima, wuduk. Wuduk. Okey, murid-murid semua boleh rujuk muka surat 37. Buku teks muka surat 37. Okey, apa dia hari ni kita masuk wuduk. Okey, kita masuk kepada pengertian wuduk. Okey, kita masuk pada pengertian wuduk. Okey, pengertian wuduk ni ada dua, iaitu pada bahasa dan juga pada istilah. Okey, pada bahasa dan juga istilah. Okey, kita tengok pada bahasa dulu. Iaitu bersih dan indah. Pada bahasa bersih dan indah. Okey. Bersih dan indah. Okey. Pada istilah ialah membasuh beberapa anggota badan yang tertentu. Membasuh beberapa anggota badan yang tertentu dengan menggunakan air yang dimulakan dengan niat. Saya ulang lagi sekali. Pengertian wuduk pada istilah membasuh beberapa anggota badan yang tertentu dengan menggunakan air yang dimulakan dengan niat. Okey, saya ulang lagi sekali. Pengertian wuduk pada bahasa ialah bersih dan indah. Pada istilah ialah membasuh beberapa anggota badan yang tertentu dengan menggunakan air yang dimulakan dengan niat. Okey, saya terangkan apa maksud pengertian wuduk pada bahasa bersih dan indah ni. Okey, yang dikatakan bersih dan indah iaitu dalam Islam dah tentunya kita hendaklah sentiasa bersih dan juga indah. Maksudnya tak comot, tak kotor. Itu yang dikatakan bersih dan indah. Okey, pada istilah membasuh beberapa anggota badan yang tertentu dengan menggunakan air yang dimulakan dengan niat. Okey, kita apa yang dimasukkan iaitu kita membasuh beberapa anggota badan untuk berwuduk ni. Okey, menggunakan air dan dimulakan dengan niat. Kalau menggunakan air, kita panggil berwuduk. Kalau kita menggunakan debu tanah, itu yang dipanggil bertayamum. Okey, ada beza faham? Kita menggunakan air dipanggil berwuduk. Apabila kita menggunakan debu tanah, kita panggil bertayamum. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, fardu wuduk. Okey, apa yang dikatakan dengan fardu wuduk ni? Ada 6 perkara. Fardu wuduk ada 6 perkara. Okey. Pertama, niat. Okey. Apa niat lafaz wuduk? Okey, dengar saya baca. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Saya ulang lagi sekali. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Saya ulang lagi sekali. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku mengambil wuduk
kerana Allah Ta'ala. Saya ulang lagi sekali. Sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Okey. Ataupun ada dua. Okey, ni panjang sikit. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Saya ulang lagi sekali. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku mengambil wuduk untuk mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Saya ulang lagi sekali. Maksudnya, sahaja aku mengambil wuduk untuk mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey. Boleh? Ada dua niat. Ada dua niat yang kita boleh gunakan. Pertama, yang pendek. Kedua, dia panjang sikit. Mana-mana boleh. Mana-mana boleh. Okey. Tengok fardu wuduk yang seterusnya. Yang kedua. Yang kedua. Okey. Okey, fardu wuduk yang kedua. Membasuh muka. Membasuh muka. Yang ketiga. Membasuh kedua tangan hingga ke siku. Membasuh kedua tangan hingga ke siku. Yang keempat, menyapu. Menyapu sedikit air di bahagian kepala. Kelima, membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Dan yang keenam, tertib. Yang keenam, tertib. Okey. Saya ulang lagi sekali. Okey. Pertama tadi, fardu wuduk iaitu niat. Yang kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Keempat, menyapu sedikit air di bahagian kepala. Kelima, membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Dan yang keenam, tertib. Okey. Tadi Ustazah dah terangkan apa dia niat tadi. Okey, yang kedua Ustazah nak terangkan membasuh muka. Okey, dalam berwuduk menggunakan air, kita mesti membasuh muka. Okey, kita membasuh muka. Dan yang ketiga, selepas kita membasuh muka, kita basuh kedua belah tangan hingga ke siku. Kita membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Tak boleh separuh. Sampai pertengahan tangan tak boleh. Dia mesti hingga ke siku. Kalau lebih, bagus. Jangan berlebih sangat. Lebih sikit daripada atas siku kita. Okey, yang keempat, menyapu sedikit air di bahagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Kaki kita tu ada nama dia, kita panggil buku lali. Atas sikit daripada situ pun tak apa. Mesti sampai ke buku lali. Jangan sampai betis sangat. Betis tu dah tinggi, dia bawah sikit daripada betis. Dan yang keenam, tertib. Apa dia kata tertib ni? Iaitu mengikut urutan daripada yang pertama tadi, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Keempat, menyapu sedikit air di bahagian kepala. Kelima, membasuh kedua belah kaki hingga buku lali. Itu yang dipanggil tertib. Kita tak boleh
basuh muka dulu. Lepas tu kita basuh kaki. Kemudian baru kita niat. Kemudian kita basuh tangan. Baru basuh kepala. Tak boleh. Tak boleh tertunggang, terbalik macam tu. Kena ikut urutan. Daripada tadi pertama apa? Niat. Kedua apa? Membasuh muka. Ketiga apa tadi? Membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Keempat tadi membasuh sedikit bahagian kepala. Dan kelima tadi membasuh kedua belah kaki hingga buku lali. Itu yang dipanggil tertib. Barulah sempurna wuduk kita. Ingat ya anak-anak murid, lepas ni kalau kita nak berwuduk, kena tertib mengikut urutan. Okey, faham ya? Okey, sini Ustazah nak bagi ni sikit info. Kenapa info ni? Dia menerangkan kalau kita membasuh ataupun menyapu anggota wuduk sebanyak 3 kali, itu adalah lebih afdal. Apa maksudnya lebih afdal? Lebih baik. Kenapa? Dikhawatiri apabila kita membuat yang pertama tu tak sempurna. Maksudnya tak sempurna tu mungkin air tak sampai ke tempat yang sepatutnya. Okay, yang kedua tu mungkin dia hampir-hampir sampai. Dan yang ketiga barulah kita punya air wuduk tu sampai ke anggota wuduk kita dengan sempurna. Itu yang dipanggilkan lebih afdal. Itu sebaik-baiknya kita membuat 3 kali ulangan. Faham ya anak-anak murid? Faham ke? Okey, saya harap kamu faham kenapa kita mengambil wuduk setiap anggota wuduk sebanyak 3 kali. Bukannya kita buat sekadar ala kadar. Tak ada. Kena buat secara tertib dan sebaik-baiknya. Okey. Okey, saya harap kamu dapat apa isi pelajaran pada hari ini. Okey, dan Ustazah nak kamu tekankan sedikit di sini. Okey. Untuk lafaz niat wuduk. Okey, Ustazah nak tekankan kamu. Okey, Ustazah harap sangat kamu boleh menyebut ni lafaz niat wuduk. Ambil yang pertama dulu. Okey, Ustazah nak yang pertama ni dulu. Okey, Ustazah nak kamu lancarkan sebutan. Kalau dapat boleh ingat, alhamdulillah. Okey, lafaz niat ni. Okey. Sekian untuk hari ini. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.